Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam edisi MG 26 Julai 2020. Berita utama, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim optimis bahawa parti pimpinannya itu telah bersiap sedia untuk menghadapi sebarang pilihan raya umum PRU mengejut. Bercakap kepada media selepas menghadiri Konvensyen Penerangan Keadilan 2020 di Ampang hari ini, beliau berkata semua jentera parti di seluruh negara sudah bersiap sedia menghadapi PRU mengejut walaupun mempunyai mandat selama 3 tahun lagi, tetapi parti tidak akan mengambil sebarang risiko. As you see, we are prepared. You have seen Selangor last week, before that Negeri Sembilan, and now the information machinery. We are not taking chances. The whole machinery for the whole country is geared towards an early elections. Although we have the mandate until, the country has it another 3 years, but we will not take chances. Dalam pada itu, Pengerusi Pakatan Harapan itu berkata perbincangan dengan kumpulan penyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk bertanding pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Slim di Perak masih dalam perbincangan kerana ia adalah permintaan daripada Tun Dr. Mahathir sendiri yang mengatakan pendiriannya untuk meletakkan calon atas tiket Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu Blackout. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata Kuching kini dikategorikan sebagai zon merah selepas mencatatkan 41 kes setakat 12 tengah hari semalam. Hospital Sentosa di Kuching turut ditutup kepada orang awam manakala semua kaki tangan pusat perubatan itu dikuarantin di dalam hospital berkenaan. Sementara itu di Kuching, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Sarawak akan mengadakan mesyuarat khas esok untuk membincangkan perkembangan terkini pandemik COVID-19 di daerah Kuching, kata pengerusinya Datuk Amar Douglas Ugah Embas hari ini. Semuanya seolah-olah serba tak kena dengan pasangan YouTuber sensasi Sugu Pavitra sejak beberapa hari kebelakangan ini. Sejak Januari lepas, YouTube Sugu Pavitra bukan sahaja berjaya menambat hati rakyat pelbagai latar belakang di negara ini, sebaliknya video-video serta aktiviti comel mereka sekeluarga sebenarnya telah dilayari lebih 34 juta penonton. Segalanya bermula dengan tangkapan suami S. Pavitra, M. Sugu Rabu lepas kerana dakwaan memiliki senjata bahaya yang dibawa ke sebuah hospital gara-gara tidak puas hati dan marah. Namun, selepas menjamin dan mengeluarkan kenyataan memaafkan suaminya, pasangan ini bertindak memadam kesemua 98 video masakan serta aktiviti telah dikongsi dan diikuti lebih 785,000 pelayar. Malaysia mungkin melaksanakan kembali prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP pertama jika majoriti rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang menjalani perintah kuarantin di rumah, terus mengamalkan sikap tidak bertanggungjawab, saya tidak peduli. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga berkata kerajaan semalam bersetuju secara dasar untuk mengetatkan semula SOP berkaitan PKP yang dilonggarkan sebelum ini di bawah pelaksanaan PKP pemulihan dan dijangka akan membuat pengumuman mengenainya selepas mesyuarat menteri-menteri Isnin ini. Hari Isnin, Jawatan Kuasa Teknikal akan come out dengan cadangan mereka dari segi SOP Raya Haji dan berbagai-bagai SOP lain. Raya Haji ni pun kita bimbang balik ke kampung, takut sebaran berlaku di kampung-kampung pula. Ya, kalau di Hari Raya Aidilfitri kita ada SOP kita. Tak boleh lebih 20 orang penerima tetamu dan sebagainya. Tapi Raya Haji kita tak tetapkan. Dan kita akan tetapkan. By Monday saya akan umumkan. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK membenarkan solat Aidil-Adha di semua masjid dan surau di seluruh negeri dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Yang di-Pertuanya Tengku Tan Sri Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz berkata jumlah jemaah berdasarkan kapasiti sebenar selepas mengambil kira keperluan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter antara jemaah termasuk di anjung dan perkarangan masjid dan surau. Perkara itu mendapat perkenan Sultan Muhammad Kelima dan Yang di-Pertuan Bagi Negeri Kelantan sebagai Ketua Agama Islam sebagaimana peruntukan Perkara 6-1 Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan membenarkan solat Aidil-Adha dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di masjid dan surau di Kelantan melaksanakan secara terkawal untuk elak penularan COVID-19.
Sedikit berita sukan, bekas penyerang kebangsaan Khalid Jamlus sah melepaskan anugerah kasut emas Liga Perdana yang dimenanginya pada 2002 dengan nilai RM99,999. Bagaimanapun, bekas penggempur perak itu merahsiakan tuan baru kasut emas itu yang kini sedang berada di Australia dan hanya akan mengambil anugerah itu selepas pulang ke tanah air nanti. Dalam masa sama, Khalid turut berkongsi cerita di mana dia pernah ditipu oleh seseorang ketika membuat bidaan untuk kasut emas itu sehingga memaksa dia membuka bidaan sekali lagi. Sekian dahulu buat masa ini. Teruskan layari portal Malaysia Gazette di www.malaysiagazette.com untuk info-info terkini. Saya Zazrina Zainuddin untuk edisi MJ.